Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, yakni ikutlah Rasulullah. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, masih kita mesti ingat bahawa sekarang ini kita berada dalam apa kita panggil, dalam bulan-bulan haram. Masih ingat saya memulakan kuliah online live ini pada 1 Zulqa'dah. Kita sekarang berada dalam bulan 4 bulan-bulan haram. Hari ini 8 ataupun 9 Zulqa'dah. Maka marilah kita jaga diri kita masing-masing, supaya dalam bulan yang 4 bulan-bulan haram ini, bulan di mana kalau kita mengerjakan ketaatan, pahalanya berlipat. Kalau kita mengerjakan kejahatan, maka dosanya pula jadi berlipat. Maka mari kita benar-benar menjaga diri kita masing-masing. Cara macam mana? Tidak ada caranya melainkan kita kena ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi Muhammad, maka kita akan disayangi oleh Allah. Bukan saja Allah akan menyayangi kita, bahkan diampunkan dosa-dosa kita semua. Dan itulah yang sedang kita bincangkan. Apa dia? Yang keempat, yang ketiga daripada amal-amal yang dibanyakkan oleh Rasulullah itu, yang ketiganya ialah banyak istighfar, memohon keampunan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang memasuki siri yang kelima. Di bawah tajuk mana? Di bawah tajuk istighfar, pembersih hati kita, jiwa kita. Bila jiwa kita bersih, hati kita bersih daripada kesan-kesan dosa, maka kita layak untuk masuki syurga Allah. Sahabat sekalian, malam ini kita menyambung lagi dalam siri yang kelima ini, perbezaan antara istighfar dan taubah, perbezaan antara maghfirah dan juga al-afu. Perbezaan antara maghfirah dan al-afu. Kita nak memahami benar-benar perkara ini supaya kita betul-betul dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita mendapat keampunan dosa daripadanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kita pernah baca. Nabi menyebut, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm aktsaru min 70 marrah." Maksudnya, baginda pernah berkata, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih daripada 70 kali. Ni ada sahabat saya ni, kalau tak salah ni, daripada Raub, Muhammad Haris Abdullah ini. Selamat datang saudara Haris. Sahabat sekalian, Nabi sebut dalam itu dua benda.
Satu, aku beristighfar. Dua, aku mohon taubat. Ada dua tu. Nabi sebut ada dua perkara di situ. Sama juga di sini, Nabi SAW dalam satu majlis, Nabi mengucapkan ini 100 kali. Nabi perbanyakkan istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, Nabi baca ni dalam satu majlis, bukan lepas solat. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampuni aku dan terimalah taubatku. Ada dua. Keampunan, satu, taubat, dua. Nabi minta dua. Rabbighfirli, Tuhanku, ampunkan aku dan terima taubatku. Berapa kali Nabi baca tu sahabat sebut? 100 kali. Maka sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa kita belajar ni tidak untuk orang, untuk kita. Kita kena perbanyakkan istighfar kita ni. Sepaling tidak sehari ialah sebanyak berapa? 70 kali. Cantiknya ialah 100 kali. Lagi baik, lagi banyak, lagi bagus. Kalau begitu, apa perbezaan di antara istighfar dan juga at-taubah? Kita ambil bahagian pertama daripada dua bahagian tadi. Pertama, taubat ada batas waktunya. Sementara istighfar tidak ada batas waktunya. Kalau kita bertaubat ada waktunya. Kalau nyawa sudah sampai ke halkum, maka kita punya taubat tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada limit masanya. Ada limit masanya. Kita nak taubat. Kita contoh je. Kita nak taubat daripada berzina. Nak taubat. Tak taubat juga. Akhir kita tua. Umur 80, 90. Kita pun tak boleh nak bangun. Tak larat dah. Kita pun bertaubat. Allah Ta'ala tak terima taubat. Pasal apa dia? Awak bertaubat di saat awak sudah tidak mampu. Jaga ni. Itu taubat. Istighfar. Istighfar tidak ada batas waktunya. Lagi satu. Yang kedua, taubat. Taubat hanya dilakukan oleh pelaku dosa itu sendiri. Taubat orang yang buat maksiat. Adapun istighfar dilakukan oleh pelaku dosa dan juga orang lain untuknya. Maknanya kita boleh minta ampun untuk mak ayah kita. Itu istighfar. Boleh minta ampun untuk diri sendiri. Boleh minta ampun untuk kawan kita. Saudara se-Islam kita. Adik-beradik kita boleh. Macam doa siapa yang kita belajar malam tadi. Rabbighfirli wali akhi. Doa Nabi Musa alaihissalam. Ada doa Nabi itu Rabbighfirli wali walidayya. Nabi apa? Nabi Nuh ke? Tuhanku, ampunkan dosaku dan juga dua ibu bapaku. Ini sahabat-sahabat yang terlepas ni rujuk semalam punya kuliah maghrib malam tadi. Bermula jam 8. 8.30 kita berhenti insya-Allah. Sahabat sekalian, taubat hanya dilakukan oleh pelaku dosa. Sendiri taubatlah, kita bertaubat. Bertaubat, kita dah sebut, taubat pintu pertama kita nak menuju kepada Allah. Tak ada makna istighfar kalau kita tak bertaubat pada Allah. Itu beza. Khususnya taubat ini berkait dengan dosa-dosa. Khususnya dosa-dosa besar, kita kena bertaubat pada Allah. Adapun istighfar dilakukan oleh dilakukan oleh pelaku dosa dan juga orang lain untuknya. Jadi kita jangan lokek minta ampun dengan Allah, istighfar mak bapak kita, apatah lagi diri kita sendiri. Seterusnya sahabat-sahabat sekalian, kita pergi kepada
Lagi satu, perbezaan di antara maghfirah dan afu. Apa beza ni? Di antara maghfirah dan juga afu. Kita belajar ni pasal kita nak dapat. Benda ni kita nak dapat perkara ini. Kita nak dapat perkara ini, kita kena belajar. Di antara dua ni mana kita nak? Kita nak maghfirah, keampunan ke? Kita nak afu, kemaafan daripada Allah. Dua-dua ini disebut oleh Nabi SAW. Ingat ya, yang kita nak ikut, kita nak ittiba'ur Rasul, nak ikut Rasulullah. Cuba tengok doa yang kita baca di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maksudnya, tuan-tuan tengok yang merah tu, yang tulisan merah itu. Wahai Tuhanku, ampunkan dosaku, rahmati aku, bantulah aku, tinggikan darjatku, berikan rezeki kepadaku, berikan petunjuk kepadaku, wa'afini, lindungi aku, afiatkan aku. Lagi satu, wa'fu anni, maafkan aku. Ada dua tu. Dalam kita baca dalam dua sujud tu, Rabbighfirli satu, wa'fu anni, ighfirli, ampunkan dosaku, wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Tengok hak Nabi pula lagi satu. Yang ni Nabi sebut dalam sepotong hadisnya. Yang ni tak ada terjemahan, tak terbuat oleh saya. Ada seorang sahabat mendengar annahu sami'a Nabi sallam, dia mendengar Nabi sallam, wa atahu rajulun, annahu sami'a Nabi sallam alaihi wa atahu rajul, faqala ya Rasulullah, seorang lelaki datang tanya salam, kaifa aqulu hina as'alu rabbi, benda apa saya nak minta dengan Allah? Ini kena rujuk tajuk doa-doa utama Rasulullah. Qul Allahumma ghfirli, lupa saya nak merahkan dia tu. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ghfirli, ampunkan aku ya Allah. Warhamni, rahmat kasihkan aku ya Allah. Wa'afini, maafkan aku. Dia ada dua. Ampunkan aku, maafkan aku. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apa perbezaan ini? Apa perbezaan ini? Perbezaan mana? Di antara maghfirah dan afu. Apa beza maghfirah dan afu ini? Muhammad Fazli, saudara Taufik Zul Muhammad, ni imam besar masjid di Gombak ni. Pun ada sekali kita pada malam ini. Apa beza di antara maghfirah dan afu? Apa beza dia? Sebab Nabi minta dua tadi tu. Maghfirah pun ada, afu pun ada. Maghfirah adalah ampunan Allah atas dosa-dosa kita. Dosa-dosa tersebut tetap tertulis di dalam buku catatan amal. Allah akan menyoal kita tentang dosa-dosa tersebut, tetapi Allah tidak akan menghukum kita. Allah tak azab kita. Dia tanya juga. Dia tanya. Dia ampun dosa kita. Maghfirah maknanya Allah ampun dosa kita. Tapi masih kekal dalam buku hutang tu.
buku amal catatan kita tu masih lagi tertulis. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu maghfirah. Lagi satu ialah afau. Kalau tuan-tuan masih ingat ni, bila kita baca dia? Kita bacanya dalam bulan Ramadan. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, Engkau suka beri keampunan. Bunyi sama, keampunan, kemaafan sama sebenarnya. Tapi ada beza. Apa makna afu? Afu adalah kemaafan Allah atas dosa kita, beserta Allah menghapuskannya dari buku catatan amal, seolah-olah kita tidak pernah melakukannya dan kita tidak akan ditanya. Alhamdulillah. Hak ni yang kita nak ni. Yang ni kita nak. Yang ni kita nak. Nak apa dia? Kita nak supaya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sahaja memberi maghfirah, keampunan, tetapi memberi afu, beri kemaafan. Bila Allah maaf, dihapuskan dosa kita. Bukan saja dosa kita diampunkan, dihapuskan daripada buku catatan amal, seolah-olah kita tak pernah buat. Alhamdulillah. Dan di akhirat, dia tak tanya lagi dah. Kalau maghfirah, dia tanya lagi. Sahabat sekalian, kalau tanya ni agak-agak lepas ke tak? Kalau ditanyalah oleh kita agak-agak lepas ke tidak? Sebab kalau dia tak disebut maghfirah, dia tanya lagi. Ampun dosa juga, tapi dia tanya. Tetapi seandainya kita mendapat al-afu, yakni dapat kemaafan, tak tanya dah. La ilaha illallah. Ada satu hadis Nabi nak cerita soal kena tanya ni. Ana Aisyah qalat sami'tu Nabi sallam yaqul fi ba'd salati Allahumma hasibni hisaban yasira falam fi ba'd salati Allahumma hasibni hisaban yasira falamma sarf qultu ya nabiy Allah mal hisabul yasir qal ay yanzura fi kitabih fayatajawaza anhu innahu man nuqisha al-hisab yawma idhin ya Aisyah halaka wa qultu ma yusibul mu'min yukaffiru Allah azza wa jalla bi anhu hatta syauka tashuku. Maksudnya apa maksudnya? Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya bertanya, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebahagian salatnya Nabi membaca. Manalah sembahyang Nabi baca ni. Kadang-kadang kita bacalah juga. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ketika beliau berpaling, saya berkata, wahai Nabi Allah, apa yang dimaksudkan dengan hisab yang mudah? Dia tanya Nabi, apa maksud hisab yang mudah ini? Lalu jawab Nabi, seseorang yang Allah melihat kitabnya, melihat kitab catatan amal kita, lalu memaafkannya. Allah maafkan kita, dia tengok. Allah tak tanya pun. Allah tengok, Allah maafkan dia. Macam kata Allah tengok buku amal saya. Yusuf Mong, dia kata. Dia pun tengok. Bila dia dah tengok tu, kalau bahasa kita ni beres lah. Beres awak. Bila tengok tu je, Allah kata apa dia? Seorang yang Allah melihat kitabnya, lalu memaafkannya.
Allah kata, beres, selesai. Awak tak ada masalah. Dia ada satu hadis lain. Hadis ni saya bincang dalam tajuk tajuk hisab yang mudah. Tidak di sini. Allah kata, aku maafkan dia. Aku maafkan kamu. Aku maafkan kamu. Memang mu ada dosa. Aku maafkan kamu. Lalu kata Nabi, kerana orang yang diperbahaskan hisabnya pada hari itu. Orang yang Tuhan bahaskan hak yang ada dalam buku catatan amal dia itu. Pasti celaka, wahai Aisyah. Bila kata celaka ni, orang ini tak selamat masuk neraka. Na'udzubillah. Dan setiap musibah yang menimpa orang beriman, Allah akan menghapuskan dosanya kerananya, bahkan sampai duri yang menusuknya. Kalau begitu, sahabat-sahabat sekalian, sangat besar kepada kita membaca doa ini. Doa mana? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Apa makna hisab yang mudah tadi? Allah tengok buku amalan kita, Allah maafkan kita, beres awak. Alhamdulillah. Yusuf mu dah beres. Alhamdulillah. Di akhirat dia tak panggil ustaz dah. Dia tak panggil haji. Dia tak panggil dah Tan Sri, Datuk Seri, dia tak panggil dah. Dia tak panggil dah. Dia panggil nama je, Syuk Mung. Dia panggil gitu je. Sahabat sekalian, marilah pada malam ini, bila kita dah memahami perbezaan di antara, apa mana tadi? Perbezaan di antara maghfirah. Kalau dalam doa dua sujud ini, ighfirli, ampunkan aku ya Allah, wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Maka kita minta sungguh-sungguh dengan Allah. Khususnya dalam solat kita lah. Masalahnya kita, sahabat sekalian, kita baca, kita tak tahu apa yang kita minta. Kita bukan saja nak keampunan. Ya. Sebab kalau ampun saja masih kekal dalam buku catatan amal dan masih ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Yang kita nak ialah al-afu, kemaafan. Wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Bila kita kata maafkan aku, Allah Ta'ala hapuskan apa dosa kita. Allah Ta'ala hapuskan tulisan dalam buku laporan kita itu. Dan di akhirat Allah tak tanya kita. Sahabat sekalian, sebab itu dalam tajuk kita, tajuk mana sahabat sekalian? Adab kita dalam berzikir, adab kita dalam berdoa. Maka kita kena fahamlah, tahu makna apa yang kita baca. Kita kena tahu apa yang kita baca tadi. Menyebut lafaz zikir dengan betul dan faham maksudnya. Lafaz zikir hak dalam semayang lagi besar. Hak dalam doa sama juga. Hak zikir luar semayang pun sama juga. Menyebut lafaz zikir dengan betul dan faham. Biarlah tahu maknanya. Kita tahu apa yang kita minta. Puluh tahun dah kita semayang, tak tahu. Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Tak tahu kita. Menggunakan suara yang perlahan, tak payahlah minta doa kuat-kuat mengganggu orang sedang solat yang lain, tak payah. Tak payah zikir kuat-kuat berdoa, tak payah. Semayang pun sama. Yang sangat besar yang mana? Yang ni. Waktu kita berzikir, waktu kita berdoa, waktu kita solat, kita hendaklah merasai kehebatan, kekuasaan, kebesaran dan keagungan Allah. Persoalannya apa? Macam mana kita nak rasa, macam mana nak rasa benda tu? Kita pun tak faham apa yang kita sebut. Maka sahabat sekalian, marilah pada malam ini, kita benar-benar memahami persoalan tajuk mengenai perbezaan di antara apa tadi yang pertama, istighfar dan keampunan. Kita bincang tadi apa beza di antara istighfar dan taubah.
Apa beza istighfar dan taubat? Kita dah belajar dah. Ingat, taubat lebih utama dalam memulakan perjalanan, diikuti dengan istighfar. Kemudian yang ni, yang berkait dengan apa? Yang berkait dengan maghfirah dan afu. Kita sangat-sangat mengharapkan keampunan, maghfirah Allah. Lebih-lebih lagi, keampunan dalam bentuk mana? Al-afu. Al-afu ataupun afuun dalam bentuk Allah Ta'ala ampun serta maafkan kita. Maka sahabat sekalian, mintalah sungguh-sungguh dengan Allah. Macam mana tak tahu makna ni. Saya Alhamdulillah lah, kebetulan rezeki Allah bagi. Banyak-banyak anak beranak saya tu, saya seorang sekolah harap. Anak bertuah sungguh. Alhamdulillah rezeki saya. Waktu itu datuk saya Tok lah. Dia nak pergi ke Mekah. Tak ada kata habislah Tok aku ni. Nanti orang tipu dia. Jadi saya pun kata nak sekolah harap lah. Itulah asal ceritanya. Sahabat sekalian, mari kita betul-betul beribadat pada Allah. Berdoa pada Allah. Minta pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keampunan. Ini maghfirah. Dan Allah Ta'ala memberi al-afu. Allah Ta'ala beri kemaafan kepada kita. Maka bahagialah kita bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti. Gembira kita. Apa ayat Quran tu? Allah, lupa dah saya. Ila ahlihi masrura, apa tu? Wa yanqalibu. Tak ingat dah saya, tuan-tuan. Wa yanqalibu ke apa? Ila ahlihi masrura. Orang yang dah lepas hisap tadi, tuan-tuan. Terlepas tadi tu kan, sebab Allah dah maafkan dia. Bukan ampun saja, Allah maafkan dia. Dia boleh jumpa saudara-saudara dia. Balik kepada saudara-saudara, isteri kita, anak kita, cucu kita. Gembira kita sahabat sekalian. Di sahabat sekalian, saya ingat sekadar itulah pada malam ini. Besok kita akan sambung lagi. Pak belum habis. Dalam keadaan kita sangat mengharapkan keampunan Allah. Di sana ada manusia yang tak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita akan tengok besok pula dah. Ada orang yang tidak diampunkan dosa oleh Allah. Itu kita akan tengok besok. Sebab itu sangat penting. Jangan kerja minta ampun saja. Minta maaf dengan Allah saja. Tetapi yang ni tak selesai. Jadi sahabat sekalian, subuh besok pukul 6.30, 6.31, kita akan sambung di sini. Kita akan sambung di sini. Orang mujahirin tidak diampunkan dosa mereka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita jumpa lagi. Ajak kawan-kawan kita. Hidup ini sudah tidak lama sebenarnya. Kita akan jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah kita jumpa Allah dalam keadaan mana? Qalbun salim. Dalam keadaan mana? Dalam keadaan qalbun salim. Dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi keampunan dosa kepada kita semua. Kita nak begitulah sahabat-sahabat sekalian. Mari kita sama-sama tangguh majlis dengan sama-sama baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruk wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah besok kita jumpa lagi ya. Besok insyaAllah.